forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Seri Jamaluddin alias menjawab Isham Jalil tentang isu persepadanan semula. Okey tuan-tuan, mari kita dengar jawapan daripada Datuk Seri Jamaluddin alias dia. Nanti kita komen macam biasa. Pecah sempadan Parlimen, Datuk Seri. Saya terbaca dakwaan saudara Isham Jalil bahawa sekiranya SPR melakukan pecah sempadan Parlimen, ini akan menambahkan bilangan kerusi DAP di dalam Parlimen kerana DAP menang dengan majoriti yang sangat besar di kawasan bandar. Maka apabila berlaku pecah sempadan Parlimen, sudah tentu jumlah kerusi DAP akan bertambah. Jadi apakah YB secara peribadi bersetuju dengan konsep perpecahan sempadan Parlimen ini? Silakan YB. Terima kasih Puan Fauzah ya. Saya dah bagi tahu tadi apa lagi modal yang nak dipakai oleh orang-orang yang macam Isham Jalil. Saya kalau boleh podcast ni saya tak nak sebut Isham Jalil. Siapa Isham Jalil kita nak sebut? Ramai lagi tokoh-tokoh kita nak sebut untuk memperkukuhkan negara dan perjuangan dalam soal bangsa, agama dan negara kita. Isham Jalil dan beberapa ketul daripada mereka, apa isu dia nak pakai? Dia nak bakar kita je. Orang Melayu, agama Islam, perjuangan UMNO, itu je dia nak bakar. Itu dia kata amdap-amdap tu. Tadi Tok Mat baru cakap kita ada 18, 19 di bawah kerajaan perpaduan. Amdap tu satu je dan kita satu. Yang pergi nak sebut amdap-amdap UMNO dengan DAP ni pasal apa? Apa yang kita nak takut dengan DAP ni? Kita ada 18 lagi parti komponen yang lain. Dan itu modal yang dia ada pun. Dia cari hala tuju mana arah dia nak katakan bahawa ini akan menjejas dan juga orang kata apa, akan mengusik soal penguasaan orang Melayu selepas persepadan semula nanti. Negara akan didominasi oleh kepimpinan daripada masyarakat Cina, terutamanya DAP, akan menjadi negara-negara seperti Singapura. Ini yang dia main ni. Bila orang kampung, orang Melayu dan juga bangsa dan kaum kita, kalau tak dijelaskan sebaik mungkin, dia akan marah. Dan itu yang dia beralih sokongan sampai waktu dan ketikanya kita nak memperkukuhkan lagi perjuangan UMNO di dalam politik, di dalam negara kita. Saya nak bagi tahu persepadanan semula ni. Persepadanan semula ni dalam makluman saya ya. Dalam makluman saya sebagai ahli parlimen, Tok Mat lebih lagi faham dalam soal persepadanan semula ni. Persepadanan semula ni mengikut perlembagaan kita mesti dibuat kajian setiap 8 tahun. Dalam persepadanan semula di Semenanjung kita dah buat pada tahun 2018. Di Sabah kita dah buat 2017. Di Sarawak kita dah buat 2015. Maknanya di Semenanjung sampai waktu dan ketikanya untuk kita buat persepadanan semula, kerana belas kita buat 2018, walaupun tak ada pertambahan kursi parlimen dan kursi DUN, kita cuma ada pindaan dalam nama dan juga lokaliti ya. Nama dan lokaliti 29 DUN dan 17 parlimen sahaja waktu itu dan sampai waktu nak kita buat sekarang. Dia nak buat sekarang ini pun bukan boleh sesuka hati je. Okey, tahun ini Berdaya 16, tahun berapa? Tok Mat katalah 2026, katalah 2027 atau 2028. Kita umum kita akan buat persepadanan semula. 2027. Kita umum nak buat persepadanan semula. Dalam pemahaman kita, pengundi yang melebihi daripada 100,000 pengundi, di Negeri Sembilan ada 4, Rasah kita ada 160,000, Seremban ada 160,000, Rembau ada 140,000, di Port Dickson kita ada 110,000 dan bakal masuk lagi kerana setiap waktu, saat dan ketika pengundi kita bertambah, mungkin Jempol juga akan menjadi 120,000 pengundi. Jadi kita nak tambah, okey, Jempol kita tambah 2 kursi parlimen, Seremban kita tambah 2 kursi parlimen lagi. Tak boleh macam tu. Kita ada soal yang kita katakan sebagai peraturan dan juga dari sistem untuk kita membuat persepadanan semula. Apa dia sistem kita? Secara ringkas. Sistem kita yang pertama, 2 tahun kajian mesti dibuat sebelum tarikh persepadanan. Tarikh persepadanan kita 2026, maknanya kajian mesti dibuat 2 tahun lebih awal dalam soal persepadanan. Dia akan buat kajian lokaliti. Kalau saya tak betulkan, Tok Mat betulkan lah, pasal Tok Mat ni pun lawyer juga ni. Jadi dia betulkan lah. Jadi dia buat kajian. Okey, kalau dia ceras, kita ada berapa pengundi Tok Mahdi? 100?
101,000. Katalah 110,000. Kita boleh pecah kepada 2 parlimen. Okey, parlimen 1 ceras, yang kedua lagi katalah parlimen bandar ceras lah umpamanya. Kita akan buat kajian, lokaliti, bla bla bla. Dan kajian ini pun bukan boleh diterima, dia mesti represent balik untuk representasi ataupun untuk apa ni orang kata apa, pandangan awam. Waktu itu pandangan awam setahun ini, sebulan ini yang dikemukakan di papan kenyataan yang memerlukan pandangan daripada publik, daripada netizen, orang ramai. UMNO kita ada 191 bahagian. Waktu itu UMNO takkan duduk diam. Tengoklah apa yang dipaparkan, apa yang perkara yang lokaliti yang nak dibuat, persepadan semula yang nak dibuat. Dan dalam pada itu, untuk menyediakan ini, tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat saya daripada Ceras, kita ada 7 menteri dalam kabinet. Dan kita ada berapa timbalan menteri? Kita ada 4, 6 dalam kabinet. Menteri-menteri ini adalah antara front bench yang akan meneliti dan melihat persepadanan, dokumen persepadanan yang dikemukakan oleh pihak kerajaan untuk dilaksanakan, tuan-tuan. Itu yang pentingnya kita ada dalam kerajaan ni. Kalau kita tak ada dalam kerajaan, kita dengar dia nak buat sepadanan, kita menyorit keluar lah. Tuan-tuan faham tak saya cakap ni? Kita menyorit keluar lah. Itu yang kelok kita ada dalam kerajaan ni. 7 menteri apa buat dalam menteri? Tok Mat ada dalam kabinet, apa Tok Mat buat kalau itu pun tak boleh tengok? Contoh. Besok kalau bertanding kok kita Ceras, kok tak sokong? Contoh. Kan? Ceras mesti sokong Tok Matnya, itu yang dia dapat undi yang tertinggi dalam pemilihan Majlis Kerja tertinggi. Ceras bagi tak dia gitu kan? Ceras tak bagi saya kan? Tahun depan tak bagi, siap. Contoh. Tuan-tuan, lepas tu yang paling penting sekali ialah Menteri Undang-Undang yang menyedia dan meneliti serta menyelaras draft persepadanan semula ini adalah datangnya daripada UMNO. Takkanlah UMNO nak lihat perjuangan bangsa dan agama kita di-jeopardize waktu mana ketika berada di dalam kerajaan. Kerana itu tuan-tuan, kita nak jelas kepada mereka. Jangan hanya mengatakan menggunakan peristiwa atau menggunakan bangsa dan kaum semata-mata nak mendatangkan kebencian dan kemarahan untuk kita memberi sokongan kepada parti tertentu. Dan satu lagi saya nak sebut, SPR sudah mengumumkan, ini Tok Mat lah sebut. Tok Mat dah sebut pasal apa, Tok Mat ni lebih senior walaupun dia lebih muda pada saya. Tok Mat sebutlah tu yang saya nak cakap tadi. Terima kasih. Maaf, saya ingin menambah sikit sebab ada pengetahuan bahawa pengerusi SPR telah membuat pengumuman untuk PRU 16 tidak akan terlibat persempadanan semula. Itu ya. Dan yang terlibat hanya Sarawak ya. Sebab sebagaimana Datuk Seri Jalal sebut, dia dah membuat persempadanan semula itu lebih awal. Dan satu lagi, di Malaysia ini kaedahnya ialah melebihkan kawasan luar bandar. Kinabatangan, seluas negeri Pahang. Ceras, 4 jam agaknya dah selesai. Sejam dah selesai melawat semua Ceras. Kinabatangan setahun tak selesai lagi. Untuk melawat seluruh Kinabatangan kena naik helikopter dan sebagainya. Kalau Ceras nak pecah dua, Kinabatangan pun pecah dua juga. Bukan begitu. Okay? Mungkin Kinabatangan boleh pecah 3 sebab dia seluas Pahang. Saya pergi ke Nenggiri. Saudara pun pergi Nenggiri. Nenggiri itu 2 kali negeri Melaka. 1 don, 2 kali negeri Melaka luasnya. Melaka ada 28 don. Kalau 2 kali, 56 don, baru 1 Nenggiri. Nenggiri boleh jadi satu kawasan parlimen. Bukan hanya Bukit Bintang nak pecah 2. Jadi ini semua fikiran-fikiran kita untuk menenangkan keadaan. Terima kasih. Saya nak tambah sikit pasal dia ambil saya ambil floor tadi. Bila saya ambil floor kena pun serah balik pada tuan dia. Ni lebih kurang pasal dah masuk Dewan Rakyat, nak berlatih lah ni. Dah lupa dah macam mana nak buat. Bila kita dah umum, tidak akan berlaku persepadanan semula sebelum PRU ke-16, apa lagi akan timbul? Dia kata tu takut dah tu. Itu kerajaan AMDAP ni dia takut nak kalah lah tu pasal dia tak buat persepadanan semula. Kita dah boleh predict dah apa yang nak dikeluarkan oleh beberapa kotong orang
yang memperjuangkan Perikatan Nasional dalam ceramah mereka akan datang. Jadi tuan-tuan Wang Mensyuras bersiap sedia untuk memberikan justifikasi yang boleh memberikan kefahaman kepada rakyat dan juga kepada masyarakat kita. Macam komen saya satu je lah. Sebelum ni kita lihat Syam Jalil kata orang Melayu ni pun 20% je lah sokong UMNO ni Barisan Nasional. So kalau kita lihat pada PRK Mahkota dan itu dan lebih 40 ke 50% orang Melayu menyokong UMNO dan kerajaan perpaduan ni. So nampaknya teori beliau semakin hari semakin tidak menjadi. Kita macam menyokong kerajaan apa-apa dan dapat Ibrahim. Assalamualaikum.